billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, imam-imam, bilal-bilal, siah-siah, seterusnya, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bernafas. Allah Subhanahu Wa Taala berikan lagi ruang kita setiap hari, walaupun kita dilanda berbagai-bagai ujian, terutamanya di zaman mutakhir ini dipanggil pandemik Corona 19 yang tidak berubah-ubah dah. Makin kita jaga makin meningkat dia punya bilangan. Namun demikian, kita sebagai umat Islam, kita ada sumber rujukan yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita dengar, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu, kata Nabi, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada, atau kama qala. Jika kamu berpegang kepada kedua-duanya, kamu tidak akan risau, tidak akan sesat, tidak akan ganggu, tidak akan stres selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita akan mendengar bila-bila masa saya sidang jemaah muslimin muslimat Allah. Bila-bila masa saja kita akan terdengar, bila sembahyang saja, apatah lagi kita membaca betul Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi imam kita baca, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kita bila dengar ayat ni tak terjemah pun tak apa, kita dah macam faham dah, ayat tu dah macam bahasa kita lah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau dalam tafsir kita mengkaji ayat, bila ayat ya ayyuhallazina amanu dengan ya ayyuhan nas ada beza. Ya ayyuhallazina amanu ni hanya khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita semua lah, yang beriman, orang Islam. Yang kita tengok hari ni sentiasa bergeseran, sentiasa kekecohan, ni kerana orang Islam. Walaupun kita dengar ada orang bukan Islam, tapi orang Islam punya peranan dia menyebabkan orang Islam, orang bukan Islam meneruskan jarum-jarum dia. Kita dengar rasuah, penyelewengan, walaupun daripada bukan Islam, orang bukan Islam, memang benda-benda gitu tidak ada beza bagi mereka. Tapi semua benda-benda ini dia berkait dengan orang Islam. Orang Islam yang terlibat dengan penyelewengan, pengkhianatan, pelompatan. Jika mereka istiqamah dengan apa yang diingatkan oleh Allah dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya dunia ini sudah menjadi dunia yang baik, sudah aman makmun. Berkali sehari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. 115 kali Allah Ta'ala sebut dunia dalam Quran, dan 115 kali sebut akhirat dalam Quran. Sangat banyak menunjukkan kepada kita, jangan kita over dalam sesuatu perkara. Jangan kita nak akhirat, kita tinggalkan terus dunia. Kita nak dunia, tinggalkan akhirat, akan jadi rosak. Ini ingatan Allah Ta'ala kepada kita yang kita tengok saja Al-Quran, Masya Allah. Surah Al-Hashr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha ma'as sabirin. Ini ayat Allah telah beritahu, suruh kita tengok, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan lihatlah pada hari besok. Sebab itu saya bila sebut hari besok ni, teringat saya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Semua perawi-perawi menyetujui hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertajuk siapakah teman setia. Muslimin muslimat mati Allah, kawan, teman, kawan karib yang rapat dengan kita, siapa? Walhal kita tahu siapa teman kita, kawan kita. Kita datang ke masjid beramai-ramai, terus jumpa, angkat tangan, anggut kepala. Sebab apa? Kawan kita. Walaupun kita pakai mask, tutup muka tak nampak, tapi kita cam itu kawan kita. Kenapa? Kawan kita sebab kita kenal dia dan dia baik dengan kita. Tetapi teman setia yang sebenar yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Seperti mana sabdaan Nabi yang datangnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u isnani wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Masya-Allah. Sidang jemaah rahmati Allah SWT, begitu indahnya, begitu tersusunnya ingatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, terutamanya di zaman pandemik sekarang, kematian masya-Allah hari-hari kita dengar, bukan setakat hari-hari, berpuluh-puluh bersusun-susun. Kenapa jadi gitu? Menunjukkan kepada kita bukan mereka saja, kita pun semuanya akan berpindah, akan meninggal dunia, akan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang baca talqin ayat ni mesti ada. Katakanlah wahai Muhammad, bahawasanya mati itu pasti akan berlaku. Apa tak lagi dalam surah Jumaat, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati yang kita lari, yang kita elak, dia akan datang walaupun di mana kita berada. Jadi hari tadi yang riwayatkan Bukhari dan Muslim ataupun muttafaqun alaih, Nabi bersabda yatba'ul mayyita salatu, yang mengiringi jenazah ini tiga. Ini secara hakikat lah yang kita tengok. Realiti ni biasalah kalau musim pandemik ni, ahli keluarga jauh-jauh, ahli keluarga daripada jauh saja. Ada tiga macam yang akan menghantarkan jenazah ketika dibawa ke perkuburan. Apa dia? Yang pertama ialah ahluhu, family dia, kalau keluarga dia, wajiblah, kecuali pendatang yang tak ada keluarga. Tuan-tuan pergi ke hospital, bilik jenazah, ada mayat yang tak dituntut. Rupa-rupanya mereka ni tidak ada ahli keluarga, pendatang-pendatang, apatah lagi parti, pendatang tanpa izin. Akhirnya ada masjid-masjid ataupun individu tertentu tolong uruskan dia. Tapi selain daripada itu, tidak dapat tidak, mesti ada kawan keluarga. Kita dengar sahabat kita, ayah dia meninggal, Masya Allah, bila meninggal tu macam mana, datanglah kawan keluarga, anak beranak dia, anak-anak dia, untuk menguruskan jenazah. Itu maknanya keluarga mesti ada yang akan mengiring. Yang kedua, apa dia? Hartanya, Masya Allah,
Hari ni tuan-tuan sidang jemaah yang mati Allah, cuba tengok di mana-mana saja ada kekecohan. Kenapa? Kerana harta benda. Kita berlaku pandemik ataupun corona, ditahan, dia stop semua pergerakan kita, tak ada masalah. Tapi bila berkaitan dengan harta, kalau sehari dua okey, sebulan dua tahan lagi, dia masuk tahun, berapa ramai yang dah habis harta benda dia. Sebab itu dalam agama kita, harta ni dia suruh kita gerakkan. Orang-orang yang kaya dah, Allah Ta'ala mungkin anugerahkan mereka kekayaan, dia pergunakan. Macam sekarang kita dengar kecoh bahagian pimpinan kita, dan 18 bulan 22 bulan bertukar ketua negara kita. Gaji-gaji mereka seorang-seorang bukan sikit-sikit dah. Ketua lagi, timbalan lagi, dia punya setiausaha lagi, bapak banyak orang gaji. Dah. Jadi ini dipanggil harta. Harta juga akan mengiringi orang yang mati. Dan yang ketiga ialah amaluhu, amal-amalnya. Nabi bersabda, fayaj'isnain, akan pulang dua. Keluarga akan pulang, harta akan pulang. Kalau pulang keluarga, kalau meninggalnya suami, isteri jadi ibu tunggal. Kalau meninggal isteri, suami jadi bapa tunggal. Menangis, sedih. Begitu juga dengan harta. Bila meninggal, harta akan kekal, akan ada di dunia. Dia saja yang akan pergi, tak ada dibawa harta sekali. Walaupun dulu kita dengar orang bukan Melayu, orang Cak Alina, dia masukkan harta sekali. Lama-lama orang tahu, orang pergi korek harta dia dalam kubur dia. Ini maknanya realiti kita ini lah, yang akan pulangnya keluarganya dan hartanya, yang akan menjadi teman setianya satu saja. Apa dia? Muslimin muslimat yang Allah, amaluhu, amal-amalnya. Sebab itu kita pada kali ini kita nak membicarakan tentang betapa besarnya amal-amal kita yang kita amalkan menjadi aset kepada kita ni. Bukan setakat di dunia ni saja, tapi sampai ke alam akhirat yang kekal abadi. Yang bukan setakat kekal abadi, yang menjuruskan kita sama ada kita menjadi orang yang belah kiri ataupun belah kanan, ashabul yamin wa ashabus shimal. Masya-Allah, semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tengok hari ini, inilah kesudahan persahabatan kita kepada tiga golongan ini. Kalau kita bersahabat dengan keluarga kita, Masya Allah, tiap-tiap tahun kita buat birthday, hari keluarga. Tapi bila kita meninggal saja, semua kita akan tinggalkan mereka. Ada isteri yang kita cintai, anak-anak yang kita sayangi, dan juga kaum kerabat, mereka hanya dapat mengantar kita sampai ke tanah berkuburan, dan hanya dapat mengucapkan selamat tinggal kepada kita ketika kita keseorangan, terbujur di liang lahat kubur. Apatah lagi zaman pandemik ni, keluarga nak lekat pun tak boleh. Terpaksa kita diusung oleh pihak-pihak yang tertentu, daripada pihak kesihatan yang khas dengan pakaian yang untuk menghantar kita ke perkuburan. Tak ada seorang pun yang bersedia untuk menjadi teman kita dah ketika kesunyian di kubur. Dah. Walaupun kita ada anak yang kita sayangi, isteri yang kita cintai, tapi bila meninggal dunia saja, mereka akan berpisah dengan kita selama-lamanya dalam hidup kita ni. Dah. Walaupun pada masa hayatnya dahulu pernah berjanji sehidup semati, tapi bila dah meninggal suami, isteri menangislah. Dah. Kata orang-orang bercerita,
So isteri nak masuk juga dalam kubur tak, tak bagi dia orang tak. Tak. Ini bila tak bagi tu, maknanya itu bukan kehidupan kita. Orang yang dah pergilah. Yang masih hidup kena teruskan kehidupan kita untuk menambahkan amal-amal kita. Kerana kesan daripada wabak yang berlaku ni sebenarnya menjadi pengajaran kepada kita dah. Ya, ayat surah Rum 41, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Tengok kepala air di Yan Kedah. Saya betul-betul tengok viral macam mana kepala air tu datang daripada pecahan tanah di bukit tu. Tanah siapa boleh buat? Tanah, angin, air, api siapa yang boleh buat? Sidang jemaah mati Allah, semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Api kita tengok di negara Eropah sana terbakar, orang ambil gambar, dia bergerak dah. Mereka dapat cam api ni makhluk Allah. Sebab tu zaman Nabi Ibrahim, bila dilontarkan Nabi Ibrahim api, tak terbakar. Allah Ta'ala nyatakan ya nar kunu ya nari kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah boleh perintahkan api supaya berubah peranan dia. Walhal api tu katanya diibaratkan dia punya besarnya seperti penyalaan daripada bawah ke atas bukit punya besar, tapi tak membakar Nabi Ibrahim AS. Ini yang dikatakan harta benda kita, amal kita, mereka akan pulang setelah menimbuni, mengambuh kita ke atas liang kubur kita. Begitu pula harta yang kita kumpulkan dengan membanting tulang. Ini kalau orang kampung, tapi kalau zaman sekarang menggunakan kepandaian dia. Apatah lagi kalau menggunakan penipuan, skema-skema sebagainya. Tak menggunakan penipuan yang boleh merosakkan masyarakat kerana harta. So, banyak tengok skim cepat kaya. Yang banyak terkena ialah bangsa-bangsa ataupun orang-orang Melayu kita. Tengok sekejap pihak polis buat serbuan di kondominium mewah, ada berpuluh-puluh anak muda. Rupanya mereka membuat sistem cepat kaya ataupun benda-benda penipuan dalam hal kewangan. Masya Allah. Semuanya itu sidang jemaah mati Allah kita tinggalkan. Kita tinggalkan untuk ahli waris. Ahli waris kita lah yang gunanya dah. Kalau isteri kita, dia jadi janda kaya. Sebulan dua tak ada masalah, masuk setahun dua ada orang menopong daripada jauh. Ini janda kaya ni, cantik pula. Kahwin pula dengan orang lain. Ini maknanya kehidupan kita. Mereka yang mempersakai, mereka yang mengambil alih dan menikmatinya. Sedangkan kita akan ditanya, min aina tashabah wa fi man afaqa. Mu dapat mana harta? Belanjakan ke mana? Masya Allah. Kadang-kadang kita tengok ada individu yang luar jangka harta, Masya Allah, berbilion-bilion dah. Ingat Nabi dah pesan, akan ada soal kita, min aina tasabah wa fi man anfaqa. Dapat daripada mana dan dibelanjakan ke mana. Jadi orang yang bijak ialah orang yang mempunyai rancangan. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi bersabda, al-qayyisu, orang yang bijak, orang yang sentiasa muhasabah diri dan beramal untuk hari selepas mati. Ini maknanya rancangan negeri akhirat yang disediakan oleh Allah, yang kita disuruh bersedia menghadapi kematian bila tiba masanya. Walaupun kita duk jaga
dengan berbagai-bagai prosedur. Kalau kita pergi masjid bagainya, ambil suhu bagai, tetapi bila sampai masa ajalnya akan berlaku, kerana Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Quran, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai saja masa kita serahkan kepada Allah. Yang menjadi teman kita tak lain tak bukan ialah amal kita. Orang yang terpandai, yang bijak ialah orang yang banyak berangan-angan. Orang terpedaya, orang terpedaya. Orang yang terpedaya bagaimana? Yang banyak berangan-angan, mengejar dunia dan menimbunkan harta. Kita pergi masjid, dia dah jogging dah. Oh, bukan salah jogging, okey. Tapi kenapa kita tak kejar dulu yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita? Walhal pihak kesihatan membuat kajian, sembahyang subuh 2 rakaat, pergerakan kita rukuk, sujud, qiyam, rupanya setanding dengan orang yang berjogging di jalanan sana. Ini benda yang kita tak nampak lah. Kita mengejar dunia dan menimbun harta, maka apabila tiba saat kematian, barulah kita menyedari diri kita dan barulah berazam untuk berbuat kebajikan. Tetapi pada waktu itu sudah tidak berguna lagi penyesalan yang sudah masa dia ambil nyawa kita, tak boleh menyesal lah. Sebab itu saya teringat kepada kisah pada masa dahulu. Orang keluarkan dalam buku kisah-kisah benar. Nama apa? Seorang ulama besar. Seorang ulama besar, dia mengajar, dia anak murid ramai. Tiba-tiba satu ketika datang nazak. Tak sedar. Anak-anak dia pun anak-anak dia pun pergi bisik dah. Mengucap bila sebut mengucap saja, ayah dia tadi ulama besar, dia kata aku tak nak sebut, aku tak nak mengucap. Sebut wahai ayah, la ilaha illallah, aku tak nak sebut. Terkejut anak-anak belaka ni. Rupanya kita ni yang zahiriah ni, kita tak tahu. Tadi ayah dia seorang ulama besar, bila nazak saja, rupa-rupanya dengan takdir Tuhan, nazak dia tu seketika saja, dia panjang umur lagi. Bila sembuh dah beberapa lama kemudian, anak dia tanya, wahai ayahku, nak tanya sikit masa ayah tengah nazak baru-baru ni, kita orang ajar dalam mengucap ni, suruh mengucap, suruh sebut la ilaha illallah, tapi bila sebut saja ayah terus jawab, tak nak sebut, tak nak mengucap. Apa hal rupa-rupanya ayahnya beritahu dah, apa nama ayahnya, Abu Saleh. Abu Saleh. Bila ayah dia beritahu, wahai anak-anakku, sebenarnya semasa kamu mengajar untuk mengucap tadi, iblis dan syaitan pun datang menderu-deru. Mereka juga mengajar supaya aku jangan sebut kalimah la ilaha illallah. Katakanlah Tuhan tu ialah aku, syaitan itu. Rupa-rupanya sidang jemaah ngerti Allah, kita memang yang paling kuat sekali gangguan kita semasa kita di hujung nyawa. Ingat saya pernah baca satu etika. Rupanya setiap sekali datang 70,000 iblis syaitan datang jumpa, nak tackle kita ni. Sebab syaitan ni memang dia berjanji dah daripada Allah untuk sesatkan manusia ni. Dia menyamar seperti tok guru, menyamar seperti wapa kita, menyamar seperti sahabat kita. Pada masa itu kalau kita leka, kalau kita lalai, kita akan terpedaya dengan gangguan hasutan syaitan tu. Sebab itu kita kena kenal betul-betul. Ini sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Oleh kerana itu, mari sama-sama saya mengingatkan diri saya, kita memperbanyakkan membuat amal-amal kebajikan sebagai teman kita.
tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, buatlah bekalan akhirat sedaya upaya yang ada. Yang kita boleh lah, kalau kita dah sakit-sakit badan susah sikit, bila umur meningkat 5 siri, 50 siri automatik lah. Saya pun kadang-kadang bila berbengkul lutut dia bunyi kerak. Orang kata tak ada minyak grease, tak tahu lah. Dah menandakan umur kita dah makin meningkat. Yang tahap umur kita ni di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina 60 wa 70, baina 70 wa 60. Jadi di akhir sekali Nabi pesan kepada kita, irtanim khamsan qabla khamsin, kejar 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika, muda kita sebelum datang tua kita. Sihataka qabla saqamika, sihat sebelum datang sakit. Ghinaika qabla faqrika, kaya kita sebelum datang miskin kita. Firarika qabla syughlika, lapang sebelum datang kita sibuk. Dan yang terakhir, hayataka qabla mautika, masa kita hidup sebelum datang kematian kita. Oleh itu mari sama-sama sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT, kita gunakan ruang yang ada ni dengan berbagai-bagai ujian, rajin bersedekah, suka menerima untuk membuat bekalan perjalanan negeri akhirat yang sangat jauh, insya-Allah. Jadi sekarang itu saja yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Lain masa kita bersua lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.